Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Nah, ini adalah berkaitan dengan status Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sebelum ini ada kepimpinan daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional yang berkata Anwar dan Zahid tidak layak memerintah negara, tidak layak untuk memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Dan pada akhirnya ini satu lagi cabaran untuk Perikatan Nasional. Adakah mereka yang layak untuk jadi kerajaan? Kalau layak, kenapa hari ini Anwar yang PM, Zahid yang PM, bukan mereka? Nah, itu persoalannya. Saudara-saudara, Hasan cabar PN. Jika Anwar tak layak jadi PM, kemuka usul tak percaya. Jadi saudara-saudara, kalau Anwar kalah usul tak percaya, adakah Muhyiddin Yassin akan angkat sumpah pada parlimen akan datang, yaitu pada bulan Februari? Sekiranya Anwar Ibrahim kalah usul tak percaya, adakah Muhyiddin Yassin bersedia untuk menjadi PM? Adakah pembangkang bersedia untuk menjadi kerajaan pada bulan Februari ataupun bulan April nanti? MP Pasir Gudang Hasan Karim menegaskan bahwa Presiden PKR dan PH, pengurusi PH Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang layak menjadi Perdana Menteri. Satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim yang menundukkan musuh-musuh politiknya, termasuk Muhyiddin, termasuk Mahathir. Kalau setakat ini mungkin tak ada harapan mereka lah nak tumbangkan Anwar. Sehubungan itu, MP lantang PKR itu mencabar MP PN supaya mengemukakan usul tidak percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri pada sidang Parlimen 3 Februari ini. Jika mereka berfikiran sebaliknya, di dalam Dewan Rakyat itu nanti adalah tempat yang wajar menentukan sama ada Anwar layak atau tidak layak menjadi PM. Saya berharap cabaran ini dijawab oleh Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz. Hasan mengulas kenyataan Tun Faisal yang mengemukakan beberapa dalil dan mencabarnya untuk mengakui bahwa Anwar dan Zahid bersama kepimpinan kerajaan campuran PHBN tidak layak memerintah negara. Nah, saudara-saudara, menurut Anda, adakah Anwar layak dan Zahid layak ataupun sebaliknya mereka tidak layak? Kalau mereka tidak layak dan mereka tidak pandai memimpin negara, kenapa sehingga hari ini mereka masih jadi PM, masih lagi memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri? Adakah PN hanya mahu berkuasa semata-mata, bukan untuk rakyat? Itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim yang menjadi PM hari ini, yang kita dapat lihat banyak bentuk serangan yang diterima Anwar, termasuk daripada Muhyiddin, daripada kepimpinan PN, pembangkang, dan terutamanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tak tahulah macam mana hubungan di antara Anwar dan Tun Dr. Mahathir. Tapi kita tahu memang mereka tidak berada di dalam hubungan yang baik. Kalau nak cakap Mahathir sekarang kritikal, mungkin iya. Di dalam keadaan politik beliau, di dalam status politik beliau. Kritikal kerana tak mampu untuk tumbangkan Anwar, tak mampu untuk melihat Anwar jatuh. Sebab hari ini Anwar memegang jawatan PM. Tapi kalau dalam keadaan kesehatan Tun Mahathir, yang tahun 2025 pada tahun ini, kita dapat lihat tahun ke-100 untuk Tun Mahathir. Kita tidak berharap yang buruk untuk Tun, tapi semoga Tun terus sihat. Bercakap tentang kesehatan Tun, saya melihat dalam satu artikel berita menyebut Mahathir meninggal dunia. Tapi sebenarnya berita ini palsu. Berita ini tipu saja ataupun
Orang zaman sekarang cakap hoax, H-O-A-X. Berita ini rupanya diterbitkan melalui Detik News bertarik 30 September 2024. Kala Mahathir Mohamad diterpa hoax meninggal di usia 99 tahun. Kabar bohong yang menyebut mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia dalam usia 99 tahun beredar di media sosial. Mahathir sendiri terlihat menghadiri acara bersama Sultan Perak saat hoax itu beredar. Mahathir merupakan pria kelahiran 1925. Dia telah muncul dan mendominasi politik Malaysia sejak 1980-an. Mahathir merupakan salah satu sosok yang membuat perekonomian Malaysia bisa melesat. Dia pertama kali menjadi PM pada 1981 dan terus berkuasa sehingga 2003 atau sekitar 22 tahun. Mahathir kembali menjadi PM lewat pemilu tahun 2018. Saat itu dia menjadi PM pada usia 92 tahun. Kena hoax meninggal dunia, terbaru nama Mahathir kembali ramai dibahas di media sosial. Pemicunya adalah pesan bohong yang berisi informasi soal meninggalnya Mahathir. Dilihat detik.com Minggu 29/9. Sejumlah akun yang bercentang biru mengunggah kabar Mahathir meninggal dunia. Salah satunya yang mencuitkan hal itu ialah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK R.I. Jimli S. Shiddiq. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, Jimli menghapus ceritanya dan mengunggah cuitan baru yang menyatakan cuitan sebelumnya salah. Dia memohon maaf atas kesalahan informasi yang diunggahnya. Jadi ini hanyalah berita palsu. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kita doakan kesehatan Tun Mahathir supaya beliau terus sehat. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu kejutan bila viral satu berita yang menyebut kontroversi kontrak yang melibatkan dana RM16 bilion, di mana saya rasa dan saya dapat lihat dana RM16 bilion ini adalah satu dana yang amat tinggi. Wah. Adakah berkaitan dengan RM16 bilion ini terdapat salah laku? Terdapat transaksi ataupun kontrak yang mencurigakan, dan adakah kontrak ini melibatkan kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim hari ini? Satu tulisan daripada Syabuddin bertarik 20 Januari. Mengenali siapa Leonardo SPA dalam kontroversi kontrak helikopter RM16 bilion. Baru-baru ini spekulasi muncul mengenai perubahan dalam barisan kepimpinan tertinggi ATM Angkatan Tentera Malaysia. Perubahan ini dikatakan melibatkan pengganti yang tidak berasal dari hierarki biasa 3 cabang Angkatan Tentera. Spekulasi perubahan ini dikaitkan dengan pajakan helikopter buatan Eropah bernilai 16 bilion ringgit Malaysia yang tular di media sosial, meskipun kerajaan segera menafikannya. Tetapi siapakah pengeluar dari Eropah, Leonardo SPA, dan mengapa syarikat ini menjadi kontroversi? Leonardo sebuah kumpulan industri global yang menghasilkan berbagai jenis teknologi dalam bidang aero angkasa, pertahanan, dan keselamatan. Syarikat ini dulunya dikenali sebagai Leonardo Finmeccanica dan asalnya sebagai Finmeccanica beribu pejabat di Rom, Itali. Sebahagian syarikat ini dimiliki oleh kerajaan Itali. Apa perjanjian itu? Mereka pengeluar helikopter AW139 yang diperoleh kerajaan Malaysia melalui perjanjian pajakan RM16 bilion dengan Wedstar Aviation. Pada 23 Disember 2024, kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian pajakan selama 15 tahun dengan Wedstar Aviation untuk menyediakan helikopter bagi kegunaan agensi tentera dan kerajaan.
Perjanjian ini merangkumi helikopter Leonardo yang sesuai untuk pelbagai tugas, diberikan melalui proses permintaan cadangan, request for proposal. Ia juga memberi pilihan kepada kerajaan untuk membeli helikopter dengan harga 15 juta ringgit Malaysia setiap satu selepas tempoh pajakan tamat. PM Anwar pada 28 November 2024 memberitahu Parlimen bahawa kerajaan mengeluarkan permintaan cadangan dan hanya 4 syarikat yang memenuhi kriteria kerajaan, antara lain dari segi model dan lesen. Di dalam kenyataan ataupun tulisan daripada Syahabuddin Husin ini, dalam satu tulisan daripada Syahabuddin Husin, berkata, menurut Anwar, tiada syarikat Israel berdaftar di Malaysia. Itu pendirian kita. Secara berasingan, Menteri Pertahanan Muhammad Khalid pada satu kenyataan menyatakan Malaysia tidak campur tangan dalam urusan perniagaan mana-mana syarikat global. Ini adalah berkaitan dengan RM16 bilion, kontroversi kontrak helikopter RM16 bilion. Apa komen Anda?